Hari ini bersama saya adalah sebuah kereta yang mana banyak nombor 3 dalam spesifikasinya. Yang pertama, ia berharga RM300,000, 3 silinder enjin, ada 3 warna dan sold out di Malaysia. Agak-agak apa kereta tu? Jom bedah. Hi everyone, it's Shasha again. Selamat kembali ke channel saya dan hari ini bersama saya adalah Toyota GR Yaris. Okey, sedikit latar belakang pasal kereta ni. So, Toyota pada tahun 2015 telah mengumumkan penglibatannya dalam World Rally Championship, WRC. Dan pada tahun itu juga Toyota menubuhkan tim Gazoo Racing yang mana misi utama Toyota adalah untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam track dan juga rally event supaya dia dapat menghasilkan kereta yang lebih dinamik dan juga kompetitif. Pada tahun 2018, Toyota telah pun menghasilkan kereta sports car-nya yang pertama iaitu GR Supra. Dan pada tahun 2021 telah pun siap penghasilan GR Yaris yang mana specialnya kereta ni daripada platform, badan, enjin semuanya 100% hasil titik peluh Toyota. Jadi jom kita tengok kenapa Toyota menghasilkan ataupun misi utama Toyota menghasilkan GR Yaris ni yang mana sangat-sangatlah limited edition. Di dunia hanya ada 25,000 unit sahaja buat masa sekarang dan di Malaysia kurang daripada 200 unit dan semuanya sold out. Untuk pengetahuan you guys, Toyota GR Yaris ni sebenarnya berdasarkan Toyota Yaris di Eropah. Jadi kalau you guys nampak kereta Toyota Yaris atas jalan raya di Malaysia, dia tak sama tau dengan GR Yaris ni. Langsung tak ada satu benda pun yang sama. Tapi sebenarnya pun GR Yaris dengan Toyota Yaris yang di Eropah pun ada juga banyak bezanya. Yang sama hanyalah headlamp, tail lamp, bonnet, boot dan juga side mirror. Itu je. Yang lain pun semua tetap berbeza. Jadi GR Yaris ni memang sangat-sangatlah special. Tumpuan Toyota dalam pembikinan model GR Yaris adalah untuk menghasilkan kereta yang ringan dan berprestasi tinggi. Bila kita cerita tentang ni, ia sangat berkait rapat dengan aerodynamic performance, pemilihan material dan juga enjin. Banyak sebenarnya nak cerita ni. Cuba kalau kita tengok bumbung dia. Ia adalah forged carbon composite roof, bukan weave. Kita pergi bahagian body structure dia pula. Bonnet, boot dan front door ni semua aluminium. Dan the whole body shell kereta ni 10% dia adalah aluminium. Kita pergi bahagian window dia pula. Cuba tengok. Dia adalah frameless window. Jadi dia tak ada extra bahan di sini, maka secara automatik kurang sikit bahan, maka lagi ringan. Dan bila dia frameless window, kaca terus dekat dengan badan kereta jadi ia lebih kedap. Untuk kawasan bumper pula, material yang digunakan oleh Toyota, sebenarnya Toyota sendiri yang menghasilkan material untuk bumper ni yang dipanggil TSOP, Toyota Super Olefin Polymer. Dan yang paling cantik ni kawasan sisi kereta iaitu dia punya rim. 18 inci forged BBS alloy wheel. Dan secara keseluruhannya kereta ni hanya 1280 kg dan menghasilkan 260 horsepower. Bayangkan betapa lajunya kereta ni boleh pergi disebabkan power to weight ratio dia sangat tinggi. Kalau you guys tengok setiap sisi yang anda nampak dekat kereta ni semuanya berfungsi. Bukan design semata-mata. So kereta ni memang function over form. Dan tadi kita dah pun cakap tentang material atau lebih kepada berat kereta ni. Sekarang kita nak cerita sedikit tentang aerodynamic performance. Macam mana pula? So macam saya kata, kereta ni memang banyaklah dia punya engineering wonders je untuk kereta ni. Bila kereta tu ringan, airflow yang lalu bawah kereta boleh menghasilkan lift effect yang mana ia akan menolak kereta ke atas. Jadi kalau you guys tengok spoiler kat belakang kereta ni, dia sangat penting kerana ia boleh menghasilkan downward force yang lebih untuk stabilkan kereta tu bila
in high speed. Bukan itu je yang membantu aerodynamic performance GR Yaris ni. Kalau you tengok dekat tepi tayar ni, wing kecil ni pun membantu. Body plastik undercover dia pun membantu. Jadi memang GR Yaris ni dibina berlandaskan banyak faktor-faktor engineering yang dia bawa masuk. Walaupun benda-benda ni semua nampak remeh, tapi ia sangat membantu dan penting dalam penghasilan kereta yang macam GR Yaris ni lah. Oh, saya lupa nak kongsikan lagi satu uniknya GR Yaris ni, dia menggunakan dua platform, iaitu TNGA-B yang mana daripada kereta Yaris dan juga TNGA-C yang mana daripada Corolla dan CHR. Mesti korang tertanya-tanya kenapa ada dua platform dalam satu kereta? Perlu ke? Okay, sebenarnya kereta ni ada AWD system, iaitu all wheel drive system. AWD system yang ada dalam GR Yaris ni dipanggil GR4. Sebab tu you guys ada nampak emblem dekat belakang kereta GR Yaris ni. Dan untuk pengetahuan you guys, ini adalah AWD system pertama yang baru yang dihasilkan oleh Toyota sepanjang atau hampir 2 dekad. Lama tu Toyota nak hasilkan. Just imagine semua pakar-pakar dikumpulkan untuk penghasilan sesebuah kereta yang unik dan canggih. Kita dah pun berada di dalam kereta GR Yaris. Okay, saya sebenarnya excited nak bawa kejap lagi. Anyway, okay, untuk interior dia, Toyota memang nak fokus, nak fokus pada supaya driver, saya pun hilang fokus. Okay, fokus Toyota adalah untuk menumpukan sepenuh perhatian, supaya pemandu ni menumpukan sepenuh perhatian dalam pemanduan. Jadi dia punya interior dia benda-benda yang penting je, tak ada yang benda-benda yang berlebihan. Untuk steering wheel 3-spoke all leather, ada red stitches, ada logo GR. Untuk dia punya instrument cluster dia bukan digital, analog, tapi di tengah-tengah ada 4.2 inch screen yang mana akan beritahu pemandu turbo push pressure, all-wheel drive system, mode pemanduan mana yang pemandu masuk. It could be normal, sports, rally. So sangat simple. Dan untuk seat, you boleh nampak ada logo GR besar-besar ditulis, and it's a bucket seat. I feel so comfortable, rasa macam kena peluk. And then ada juga red stitches dekat tepi sini. And these are all, in the middle here are all Alcantara. Semua ni Alcantara. Okay, lepas tu handbrake, jenis yang tarik, bukan elektronik. Dia punya gear shift lever lebih tinggi sebanyak 5 cm. Jadi bila you nak tukar gear, senang. And then tapi satu je yang macam agak kurang cantik atau kurang suka, sebab macam I rasa dia punya infotainment system ni, dia punya TV screen ni sangat-sangat bulky. Dia macam terjojol keluar macam tu. Dan kalau you nak cocok, nak charge your phone, USB dia kat sini. So dia macam terjojol keluar macam tu. Jadi tak cantik lah. Lebih elok kalau mungkin dia letak dekat bawah ni ke, so tak menyakitkan mata sangat. Dan phone you boleh letak dekat tepi ni. Tepi pula, tengah ni. Yes, and yang lain-lain semua masih butang, dan juga dial untuk what do you call this? Air conditioning system dia. Okay, so GR Yaris ni memang fokus dia untuk pengalaman memandu. Tak ada, kita tak ada nak cakap pasal fuel efficiency ke, practicality ke, bawa pergi off-road ke, tak ada. As in off-road, as in bawa pergi adventure, nak pergi memancing, nak pergi basikal, tak ada. Fokus kita pengalaman memandu. Jadi, lagi, jom kita drive kereta ni. Kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya memandu kereta Toyota GR Yaris ini dengan tak memandu, sebab alhamdulillah dah lama tak drive kereta manual. Last kali saya drive kereta manual adalah ketika saya mengambil lesen. Tak lah, tu lama sangat kalau ambil lesen tu. Kalau ambil lesen tu roughly around 11, 12 tahun yang lalu. Tapi last kali saya drive manual about 7 tahun yang lalu. Sewaktu saya belajar, and at that time I was driving manual Jetta yang macam boxy shape tu. Dan
ini adalah kereta selepas tu saya drive manual. Dan saya boleh kata untuk memandu kereta ni, kalau you dah lama tak memandu manual, kereta ni sangat senang untuk you drive manual. Sangat senang untuk you adapt. Anyway, benda-benda yang saya suka ketika memandu kereta ni, first, the sound. The sound yang kereta ni mengeluarkan. Tapi tak, saya kat luar tak dengar sangat. Tapi you as a driver, memang kereta ni tumpuan dia adalah untuk pengalaman driver, untuk driver concentrated. So when you drive, dia mengeluarkan satu bunyi gema atau bassy deep sound yang buat you adrenaline, yang menambahkan lagi punya adrenaline rush. Also because of the platform, of the handling. So kereta ni overall memang it's very hard for me to explain. I'm speechless driving this car. Sangat best. Torque dia 360 Nm of torque. Memang just go. Saya rasa macam kereta ni ada setan atau ada devil, sebab memang kereta ni gila laju, whereby tahu-tahu you dah reach a very fast speed. Bila sesebuah kereta tu mampu pergi at a very fast speed, braking power adalah sangat penting. Jadi kalau you guys nak tahu, di depan dia punya brake ada 4 port dan di belakang ada 2 port. Menggunakan 2 port, disc brake dia lagi besar daripada GR Supra. Saya lupa spesifikasi dia, tapi memang lagi besar daripada GR Supra. So let's say when you are at 140, 130, 120, tiba-tiba ada kereta kat depan, you can just sort of, okay lah, don't jam brake lah, but the braking power is there. Trust the car. Plus it's a rally car kan, so benda-benda ni memang dibuat lah. Anyway, the more I drive this car, lagi saya rasa macam sangat-sangat kagum atau wow dengan engineering dia. So macam saya katakan tadi, setiap bahagian dalam kereta ni, luaran especially, sangat-sangatlah functional. So this car function over form. Okay, lagi satu yang saya perasan bila saya drive kereta ni, okay, mungkin disebabkan bunyi gema, bunyi the bassy sounds tu yang dihasilkan dapat cover bunyi wind noise atau luaran. Tapi saya tak rasa juga disebabkan tu. Tapi memang duduk dalam ni NVH, saya tak ada mesin lah untuk kira. Tapi walaupun you drive a very high speed, you tak dengar pun bunyi wind noise atau bunyi tayar. Definitely because it's also using a PS4S tires. Tapi memang wind noise tu macam tak ada walaupun you drive at a very high speed. Itu best. Tu rasa a bit nyaman lah. Tapi memang kereta ni memang best lah. I keep saying that. Then handling dia, dia macam awal-awal tadi saya kata, dia ada 3 pemanduan, mode pemanduan, which is normal, sport, rally. Most of the time saya guna normal dan rally. Sebab sport rear bias, which is 70-30. Kalau front 60-40. Kalau rally 50-50. So kalau rear bias saya agak takut sikit, sebab takut macam understeer ke. So saya tak berani guna tu. Dan saya pun tak pandai drift. So most of the time saya guna either rally ataupun normal. Dan the steering system kan, when you drive around, especially during corners, memang you akan rasa macam instant feedback. Walaupun you macam ter-twitch kiri kanan sikit, dia takkan lari, tapi dia akan ikut apa yang you nak. For example, kalau you betul-betul nak ambil corner ni at this degree, this sharpness, dia akan ikut. And I perasan steering dia senang. Macam nak cakap, senang, ringan. Ya, tapi stabil. Okay, sebab saya dah lama tak drive manual. Yang saya perasan, dia punya distance untuk itu gear ni, I don't know exactly what the word is, tapi dia sangat pendek. So let's say gear 1, 2, 3, 4. So jarak dia tu pendek dan you tak perlu cari pun, dia macam senang je, it flows. Dia punya biting for the clutch tu macam a bit jauh sikit lah, ke dalam sikit. Tapi lama-lama you akan biasa dengan benda tu.
Again, kereta ni sangat senang untuk you adapt. Betul, mula-mula saya dapat kereta ni, saya cakap dengan Aiman, takut sebab lama tak drive manual. So we did a test drive with him. Dia jadi cikgu JPJ saya. Tapi lama-kelamaan saya cakap, senang juga nak adapt kereta ni. Dalam rumah saya, kawasan berbukit. Memang kalau nak tap card tu risau. Macam dekat JPJ punya ujian, memang kena balancekan clutch dengan minyak. But then saya berjaya. So lepas ni saya rasa macam macam kena ada kereta manual. But at first I wanted to get a Kelisa, tapi hold dulu. Tapi adakah saya akan beli kereta ni? Kalau saya ada 3 kereta, mungkin boleh jadi. Kalau saya ada extra cash, ini mungkin akan menjadi kereta yang keempat saya. Mana tahu. Tapi itulah, dah sold out pun di seluruh Malaysia. Gone case. Dan Malaysia lah yang dapat package yang paling best, iaitu gabungan di antara convenient dan juga circuit pack. So siapa yang dah beli tu, congratulations. You guys memang made a right choice. Big boys, toy car. Okay, big guys lah, both boys and girls. To any owners, congratulations. I adore you. Lagi satu benda yang saya lupa nak cerita, iaitu dia punya safety features. Dia ada AEB, dia ada lane keeping assist. Dan yang paling saya rasa sangat-sangatlah membantu saya, sebab saya ni rabun, power tinggi sangat-sangat, dia punya auto high beam. Jadi bila you kat kawasan gelap atau you kat kawasan, dia very sensitive lah, dekat kawasan gelap sikit je, memang auto high beam tu akan switch on. Memang best. Yang itu saya rasa sangat-sangat membantu untuk orang yang rabun macam saya. Oh, tak lupa juga dia ada cruise control. Jadi when you are at maybe 100 ke 90 kan, dah malas nak tekan minyak on the highway, you can just switch on the cruise control. Dia kereta ni walaupun it's very performance oriented, sebagai seorang yang teknikal, kalau anda seorang yang teknikal, anda pasti akan suka kereta ni sebab dia punya engineering wonders behind this car. Saya sangat kagum. Mengingatkan saya bila saya sort of macam mengkaji atau research pasal kereta ni, dan juga betul-betul tengok tau every inches of the car, membuatkan saya rindu subjek-subjek yang saya belajar dulu. Macam you guys, kalau those yang engineering students dulu, mesti ada macam material science, heat exchange, thermodynamics, so heat and mass. So benda-benda ni semua kan macam datang balik, bagi you flashback. So kereta ni bukan sahaja memberi the driver spirit, but also macam bagi I flashback apa yang saya belajar dulu. I miss engineering. I'm no longer an engineer. Dah quit. Anyway, those are the experience atau pengalaman saya memandu kereta ni. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Toyota Malaysia kerana memberi peluang saya memandu kereta ini, untuk test kereta ini. Dulu saya ada jiran yang pakai kereta ni. Saya siap tinggalkan note lagi dekat pintu dia, macam just saying hi, I love your car. You know, if you are kind enough to give me an opportunity, you know, to just sit in the car, to just look around the car, I'll be more than happy. Tapi macam senyap je owner tu, one of the 138 owners in Malaysia. Kalau you are watching this, that's me. And actually, waktu saya record video ni adalah sehari sebelum hari jadi saya. Jadi saya rasa macam this is my pre-birthday gift. Oh my god, Toyota, thank you. I've been dreaming of driving this car actually. The engineering wonders is just marvelous. Again, engineering wonders behind this car. Love it. So, itu saja dari saya. Kepada yang menonton, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan komen apa-apa yang anda ada cadangan ke apa, just let me know di bawah. Like, comment, subscribe. Okay guys, yes, saya dah lama tak keluarkan video. Terima kasih kerana setia menyokong saya. Bye-bye guys. Selamat, Syasha bawa manual. Lama tak bawa manual.